Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya baca kenyataan Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dia cerita tentang ziarah kubur ni. Lepas tu nanti saya akan baca yang dalam fiqh mazhab Al-Imam Syafi'i tentang adab ziarah kubur. Baik, tuan-tuan, kata Al-Imam Al-Ghazali ataupun diringkaskan oleh Jamaluddin Al-Qasimi, dia kata wa amma ziyaratul kuburi. Yang ni tak ada dalam tu. Tuan-tuan jangan carilah mana nombor 8 ni kosong. Kalau tuan-tuan nampak kosong tu maknanya saya tak tahu. Memang dia kosong sebenarnya, saya tak sempat nak tulis, saya minta maaf tuan-tuan. Baik tuan-tuan dengar, saya bacakan. Kata Imam Al-Ghazali, wa amma ziyaratul kubur, adapun menziarahi kubur itu, dia kata fahiya mustahabbatun 'alal jumlati litadhakkuri wal i'tibari. Dia kata adapun ziarah kubur itu pada umumnya adalah hukumnya sunat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan diri akan mati dan keadaan orang-orang yang berada dalam kubur itu untuk dijadikan sebagai tauladan. Dia kata, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur summa adhina fi dhalika ba'du. Dia kata dulu Nabi larang, sekarang Nabi suruh. Macam tu. Lepas tu katanya lagi, wa amma nisa'u fala yafi'u khairun ziyaratihinna bi syarriha li'annahunna yukthirna al-khujra 'ala ar-ru'usil maqabiri wa la yakhluna fi tariqi an takashshufin wa tabarrujin wa hadhihi al-'adhaimu. Ini dicerita tentang wanita. Dia kata adapun ziarah kubur bagi kaum wanita pula sebenarnya lebih banyak buruknya dari yang baiknya. Maknanya hukumnya boleh, harus. Ada ulama kata makruh. Tapi beza dengan lelaki memang digalakkan, perempuan ni tidak digalakkan. Dia kata kalau perempuan pergi lebih banyak baik daripada buruknya, maka sebaik-baiknya, dia kata hendaklah mereka itu ditegah daripada menziarahi kubur. Kata Imam Ghazali lah, bukan ditegah maknanya haram, tak, dibenarkan. Lepas tu dia katanya lagi, sebab ketika berada di hadapan kubur, mereka suka sangat menyebut perkataan-perkataan yang kurang manis didengar oleh telinga. Dan apabila mereka keluar berjalan pula, mereka tidak sunyi daripada berpakaian setengah terbuka yang menjolok mata. Zaman dulu pun pakaian macam tu. Zaman sekarang, kalau kubur tu macam Siti Peramli boleh bangun. Allahu Akbar. Lepas tu katanya lagi, bukankah semua ini dianggap sebagai dosa besar? Katanya, wa ziyaratu sunnatun fa kaifa yuhtamalu dhalika li ajliha. Sedangkan ziarah kubur itu adalah sunat sahaja, kata dia. Itu sebab perempuan tak digalakkan. Antaranya dia takut dia menangis, merintih, menyebut tentang Allah, diingat balik yang lepas-lepas. Kadang-kadang keluar dalam keadaan tidak menutup aurat yang sepenuhnya. Begitu. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, bagaimana boleh dicampur adukkan perkara yang dosa untuk memenuhi perkara yang sunat? Faham tak maksudnya? Dia kata, buat apa ziarah kubur tu sunat, tapi kenapa kamu sanggup buat dosa dengan kamu beriak, bersolat macam tu? Kata dia, sedangkan ziarah kubur tu adalah sunat. Okey, lepas tu Imam Ghazali pesan, dia kata, na'am la ba'sa bi khurujil mar'ati fi thiyabin bi dhullatin taruddu a'yunur rijali anha wa dhalika bi syartil i'tisari 'ala ad-du'a'i wa tarkil hadisi 'ala ra'sil qabri. Kata dia, andai kata kaum wanita itu sanggup memakai pakaian-pakaian yang lusuh dan bertutup rapi sehingga mata orang ramai tidak terpesona dengan pakaian dan keadaan mereka, maka bolehlah mereka dibenarkan menziarahi kubur itu. Itu pun setakat untuk datang berziarah dan membaca doa sahaja. Tidak boleh tinggal lebih lama dari itu, umpama untuk bercakap-cakap kosong di hadapan kubur itu. Tuan faham tak maksudnya? Okey. Kemudian katanya lagi, wal mustahabbu fi ziyaratil kuburi ay yaqifa mustadbiral qiblah mustaqbilan liwajhil mayyit wa ay yusallima wa la yamsah al qabra wa la yamassahu wa la yuqabbilahu fa inna dhalika min 'adatin nasara. Kata Imam Al-Ghazali, dia kata seeloknya seorang yang menziarahi kubur itu hendaklah dia berdiri membelakangi kiblat dan menghadapkan wajahnya ke kepala si mayat tadi. Kemudian mula-mula dia bagi salam kepada tuan punya kubur itu. Ingat, janganlah sampai mengusap-ngusap kuburan itu dan jangan pula menciumnya, kerana kelakuan yang demikian itu adalah daripada kaum Nasrani, kata dia. Ada seorang dia usap kuburnya, cium. Ada tak orang cium anak kubur? Tidak dibenarkan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah.
Okey. Kemudian saya ringkaskan, lepas tu dia kata al-Imam Al-Ghazali kata, fal maqsudu min ziyaratil qubur li dhair li'tibaru biha walil madhuri intifa'u bi du'aihi. Dia katakan adapun maksud utama menziarahi kubur itu ialah mengambil iktibar dan menjadikan contoh taulan bagi diri kita ketika menziarah itu. Bagi ahli-ahli yang sedang bersemadi dalam kubur pula tentulah mengharap akan manfaat dari doa-doa orang dibacakan oleh orang-orang yang menziarahinya itu. Maksudnya kita ziarah kubur ni tu ambil iktibar. Selain daripada iktibar, sebenarnya memberi manfaat doa yang kita baca kepada orang yang berada di dalam kubur. Begitulah ringkasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang adab-adab ziarah kubur. Baik, dalam fiqh al-manhaji ni, muka jilid yang pertama yang last sekali dia mengatakan bahawa bagi golongan perempuan mereka dimakruhkan menziarahi kubur kerana dibimbang akan berlaku at-tabarruj, iaitu bersolek ketika keluar ke sana, menjerit-jerit dan mengangkat suara. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lepas tu katanya lagi, kata pengarang kitab ni, walau bagaimanapun disunatkan menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segia dikiaskan kepada menziarahi kubur-kubur Nabi yang lain dan orang-orang yang saleh dengan syarat mereka keluar tidak dalam keadaan bersolek, berhias, tidak bercampur dan bersesak-sesak dengan golongan lelaki, serta tidak mengangkat suara kerana semua itu adalah punca berlakunya fitnah. Alangkah banyaknya berlaku perkara tersebut ketika mereka menziarahi kubur. Itu adab-adab ziarah kubur bagi golongan wanita. Bagi lelaki mudah aja. Masuk kubur bagi salam, jangan pijak kubur, jangan duduk di atas kubur. Nabi larang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi, lebih baik kamu duduk di atas bara api daripada kamu duduk di atas kubur. Kemudian kalau ikut Imam Al-Ghazali, kita masuk tu maknanya menghadap ke wajah ke kepala orang yang mati tadi itu, maknanya membelakangi kiblat ke arah orang yang berada, dan tuan bacalah doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni dia ada sebut sikit, hendaklah dibaca di sisi mereka ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya rahmat Allah diturunkan ketika Quran dibaca. Setelah selesai membaca Al-Quran, hendaklah mendoakan kebaikan untuk mereka dan pahala bacaannya dan sebagainya dihadiahkan kepada roh-roh mereka. Sesungguhnya doa yang diterima adalah diharapkan. Apabila doa dimakbulkan, maka si mati akan mendapat manfaat daripada pahala bacaan yang dihadiahkan kepadanya. Itu kata tiga pengarang kitab ni, Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Ghura dan Ali As-Sirbaji, Syekh Ali As-Sirbaji dalam bab ni. Baik, sekadar ini tuan-tuan, kita sambung kuliah untuk siri yang ke-9, ke-10. Saya akan cerita tentang amalan-amalan yang boleh bantu kita, yang boleh membantu kita bawa di alam barzakh nanti, untuk siri yang ke-10. Baik, tuan-tuan ada sebarang soalan?